Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel Syed Judan Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong video saya, teruskan like, share dan subscribe. Untuk video kali ini saya akan buat pengajaran tentang subjek pendidikan kesihatan tahun 3, topik tiada nyamuk, tiada penyakit. Jangan kita ingat nyamuk tu kecil, dia tak bahaya. Walaupun dia kecil, dia sangat bahaya. Dia boleh memberikan penyakit kepada manusia. Apakah penyakit yang boleh dibawa oleh nyamuk-nyamuk ni? Yang pertama, kita boleh terkena demam denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Demam denggi dibawa oleh nyamuk Aedes betina yang mana akan menggigit seorang manusia. Sekiranya seorang tu dah sakit, kemudian ada nyamuk yang gigit pesakit ni, dia terbang dan dia gigit orang lain. Jadi orang baru yang digigit itu pun akan terkena demam denggi. Jadi itulah bahayanya nyamuk, walaupun kecil dia boleh gigit orang lain, pindah gigit orang lain, nanti dia akan sebarkan demam denggi itu hanya dengan gigitan dia. Itulah cara demam denggi boleh menjangkiti seseorang manusia hanya dengan seekor nyamuk yang kecil. Apakah tanda-tanda kalau kita demam denggi? Macam mana kita nak tahu kita ni dah ada demam denggi? Yang pertama, kita akan mengalami demam panas yang berpanjangan, tidak lega-lega. Yang kedua, kita akan mengalami muntah. Sekiranya anda mengalami muntah, ia juga adalah tanda-tanda. Yang ketiga adalah sakit sendi. Sakit sendi ini bermaksud tangan, kaki, lutut dan pergelangan semua ni sakit. Itulah maksudnya sakit sendi. Yang keempat adalah sakit kepala. Sekiranya anda ada juga sakit kepala, ini adalah tanda-tanda. Yang kelima, cirit-birit. Dan yang keenam, anda mengalami ruam pada badan. Sekiranya naik bintik-bintik pada badan anda, merah-merah, itu juga adalah tanda. Sekiranya anda ada 6 tanda-tanda ini, bermakna anda mungkin telah pun dijangkiti demam denggi. Jadi apa nak buat? Cepat-cepat pergi ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan. Penyakit yang kedua yang dibawa oleh nyamuk adalah demam malaria. Apa pula demam malaria ni? Demam malaria dibawa oleh nyamuk tiruk betina. Nyamuk tiruk betina membawa virus malaria, yang mana virus ini apabila dia gigit kepada pesakit, kemudian dia gigit kepada orang yang sihat tadi pun boleh kena demam malaria. Jadi, cara jangkitannya lebih kurang dengan nyamuk denggi melalui gigitan nyamuk. Dan apakah tanda-tandanya kita kena demam malaria ni? Yang pertama, kita akan demam panas. Yang kedua, kita akan letih. Yang ketiga, kita akan bengkak paru-paru. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, loya dan muntah. Dan yang keenam, menggigil badan. Jadi ada perbezaan demam denggi dan demam malaria. Jadi kalau kita ada 6 tanda ni, apa kita nak buat? Segera pergi ke hospital, dapatkan rawatan. Mungkin anda sudah pun dijangkiti demam malaria. Jadi, macam mana kita nak cegah daripada terkena demam denggi dan demam malaria? Kita mestilah hapuskan nyamuk-nyamuk ni. Macam mana pula cara nak hapuskan nyamuk ni? Ada beberapa perkara. Yang pertama, tutup bekas yang mengandungi air. Mungkin dekat rumah kita ada baldi, ada bekas air, ada pasu bunga, semuanya terbuka. Selepas ni kita kena tutup supaya nyamuk tidak boleh membiak di situ. Yang kedua, tutup tong sampah. Tong sampah juga boleh menjadi tempat takungan air. Kalau hujan, tong sampah terbuka, kan ada air. Jadi lebih baik kita tutup. Yang ketiga, bersihkan bekas takungan air. Contohnya ada baldi ataupun pasu bunga ataupun bekas air, kita kena bersihkan dengan kerap supaya tidak ada nyamuk yang membiak di situ. Yang keempat, pengabutan ataupun fogging. Fogging ni adalah satu proses yang mana orang akan memegang satu alat yang mengeluarkan asap. Asap itu sebenarnya adalah racun serangga, yang mana sekiranya nyamuk terkena, dia akan mati. Fogging ni akan menyeluruh, termasuklah di longkang, di semak-semak dan di dalam rumah. Pasti nyamuk yang terkena fogging ni akan mati. Dan yang kelima adalah tanam bekas yang menakung air. Ingat, cara nyamuk membiak adalah dengan menggunakan air. Sekiranya rumah kita mempunyai bekas yang bertutup, tidak ada masalah. Bersih, tong sampah ditutup, sampah dibuang, nyamuk tidak akan membiak. Pastikan anda menjalankan langkah-langkah keselamatan ini, pasti rumah anda bersih dan bebas daripada nyamuk-nyamuk yang berbahaya ini.
Itu saja untuk video pengajaran pada kali ini. Teruskan like, share, dan subscribe video saya. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.